Belanjawan 2024 bertemakan reformasi ekonomi memperkasa rakyat melibatkan peruntukan RM393.8 bilion iaitu belanjawan tertinggi pernah dibentangkan. Dengan RM303.8 bilion adalah untuk belanja mengurus RM90 bilion bagi belanja pembangunan dan RM2 bilion simpanan luar jangka. Seperti tahun-tahun sebelum ini, pembentangan belanjawan mencetuskan perasaan bercampur baur. Ada yang gembira dan ada yang sebaliknya. Secara keseluruhan, strategi perbelanjaan kerajaan tahun ini dilihat sangat berhati-hati selain sedaya upaya merancang untuk meningkatkan hasil negara. Pasca belanjawan tumpuan cukai, topik akan kita bawakan dalam Ringgit Biz seketika nanti. Pastikan anda terus setia bersama saya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Ini Biz Malaysia edisi Rabu 18 Oktober 2023. Terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di saluran berita RTM dan di TV1. Selain itu, anda juga boleh terus ikuti kami di Facebook Live dan YouTube Biz Malaysia. Baik saudara, sebelum kita ke topik perbincangan utama, kita ikuti dahulu perkembangan ekonomi semasa. Inisiatif Nombor Pengenalan Cukai TIN dan e-invoice diperkenal untuk mengatasi ketirisan hasil dan kurangkan saiz ekonomi bayangan dalam negara. Timbalan Menteri Kewangan 1, Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, dua kaedah itu diwujudkan bagi menggantikan cukai barang dan perkhidmatan GST. Jadi bagaimana cara untuk kita mengurangkan shadow ekonomi dengan kaedah tanpa GST? Caranya ialah dengan pengumuman dalam bajet yang diumum oleh Perdana Menteri, iaitu pelaksanaan e-invoice, Tax Identification Number (TIN). Apabila rakyat yang mencapai umur 18 tahun secara automatik, dia dah dapat nombor lembaga hasil dan ia bermula pada 1 Januari 2022 dan ia adalah satu perkara yang penting dalam kita mengurangkan apa yang dipanggil sebagai shadow ekonomi. E-invoice akan diperkenal secara berperingkat mulai tahun depan berdasarkan nilai ambang jualan perniagaan. Mekanisme itu bertujuan meningkatkan kecekapan pentadbiran dan pematuhan cukai negara. Dari tahun 2000 hingga 2009, saiz ekonomi bayangan dianggarkan pada 30.2% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK. Angka itu kemudian susut kepada 21.2% bagi tempoh 2010 hingga 2019, antara lain didorong pelaksanaan GST. Baik saudara, seterusnya kita tinjau perkembangan pasaran yang disediakan oleh PNB Investment serta diikuti harga komoditi setakat tengah hari tadi.
Saudara, Belanjawan 2024 yang dibentangkan oleh Menteri Kewangan dan juga merupakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada petang Jumaat lalu mendapat reaksi pelbagai dan bercampur-campur daripada hampir semua sektor dan profesyen. Terdapat beberapa pendapat tentang reformasi cukai yang dicadangkan, antara langkah kerajaan untuk memastikan kutipan hasil meningkat secara berperingkat setanding negara maju, iaitu antara 14 ke 15% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK berbanding 11.8% ketika ini. Dan topik akan kita bawakan pada petang ini pasca belanjawan tumpuan cukai. Sebelum itu, kita saksikan dahulu apa kata anda untuk topik pada petang ini. Bila diumumkan peningkatan cukai perkhidmatan daripada 6% kepada 8% dan diluaskan pula kepada sektor lain seperti logistik, pembrokeran dan sebagainya, kita jangkakan dia akan memberi kesan kepada peningkatan kos untuk peniaga dan usahawan untuk menjalankan perniagaan. Dan hujung-hujungnya nanti mungkin pengguna jugalah yang akan rasa kesannya daripada peningkatan harga perkhidmatan dan juga peningkatan harga barang. Dan kita jangkakan berita-berita seperti ini mungkin akan memberi impak yang perlahan kepada ekonomi, dan sebagai usahawan memang sangat penting untuk kita berdaya saing, untuk kita mengarungilah keadaan yang akan mendatang, terutama dalam masa jangka terdekat ni. Bagi Belanjawan 2024 yang melanjutkan pengecualian cukai bagi wanita kembali bekerja sehingga 31 Disember 2027 adalah menjadi insentif ataupun galakan kepada wanita untuk kembali aktif bekerja dalam mana-mana sektor. Dan ini juga satu pengiktirafan kepada wanita kerana peranan dan juga tenaga wanita amat penting, bukan sahaja membantu pendapatan suami dan keluarga, tetapi juga menyumbang kepada perkembangan ekonomi semasa. Saya menyambut baik langkah-langkah kerajaan memberi banyak allowance dan juga pengecualian cukai. Saya melihat langkah-langkah baik ini fokus terhadap teknologi hijau. Di bawah Green Invest Tax Allowance dan juga Green Income Tax Exemption, syarikat dan juga individu boleh mendapat banyak manfaat. Ini kerana kerajaan menyokong baik kepada inisiatif-inisiatif Sustainability Development Goal, khususnya dalam bidang environment, social dan juga governance. Baik, itu kata mereka tentang pasca belanjawan tumpuan cukai, dan topik ini kita akan bincangkan bersama dengan tetamu undangan yang telah pun bersiap sedia di studio ketika ini bersama dengan saya, Encik Tariq Murad, rakan kongsi PwC Malaysia. Assalamualaikum Encik Tariq. Waalaikumsalam. Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Baik, jadi kalau kita lihat berkaitan dengan topik kita, kepada belanjawan dengan cukai memang tak boleh dipisahkan daripada tahun ke tahun. Jadi mungkin yang pertamanya kita nak tanyakan, sebelum kita pergi kepada perincian yang lebih lanjut lagi, intipati belanjawan 2024 mengenai cukai ini, mungkin Tuan boleh kongsikan secara keseluruhannya untuk tumpuan cukai bagi belanjawan 2024 ini. Okey, baik. Terima kasih kerana menjemput saya sekali lagi. Actually, kalau kita lihat belanjawan 2024 ni, dia merupakan kesinambungan lah daripada apa yang telah disebut-sebutkan pada belanjawan 2023. Dalam masa yang sama, kita dapat kena pasti juga perbelanjaan dalam yang dibelanjakan untuk belanjawan 2024 ni agak besar juga. Baik. Dan tetapi anggaran pendapatan juga ada peningkatan. Dan peningkatan daripada sumber pendapatan cukai juga adalah menerusi inisiatif-inisiatif yang baru dan juga inisiatif-inisiatif yang telah pun disebut semasa belanjawan 2023. Antara yang kita tahu yang telah pun diumumkan pada 2023 dan perincian diberikan pada 2024 ini ialah tentang cukai keuntungan modal yang akan diperkenalkan. Itu akan membantu pendapatan negara sebanyak 10% ke atas penjualan saham tidak tersenarai, yang itu yang disebutkan. Kedua, cukai barangan mewah
juga disebut dan kadarnya akhirnya disentuh antara 5 hingga 10%. Pengenalan inisiatif e-invoicing juga mendapat penjelasan yang lebih juga pada belanjawan ini, dan segala inisiatif-inisiatif ini adalah untuk membantu mengembangkan sumber-sumber pendapatan, dan juga yang tidak lupa, kita tak boleh lupa juga peningkatan SST sebanyak 2% dan juga perkembangan sebanyak 2% daripada sumber SST. Jadi ada inisiatif untuk mengembangkan sumber pendapatan, dan ini juga, walaupun ada perkembangan ini dengan perbelanjaan yang agak besar juga untuk 2024, defisit fiskal bagi 2024 dianggarkan akan menurun. Jadi saya suka tadi Cik Ahmad sebut tadi, belanjawan ini adalah belanjawan yang agak berhati-hati, tapi ia juga merupakan kesinambungan lah yang pada pendapat saya daripada 2023. Baik, jadi daripada penjelasan Tuan tadi, kita lihat sebenarnya belanjawan 2023 dinyatakan seperti tajuk besar. Kemudian 2024 inilah huraian untuk intipati bagi percukaian khususnya. Dan kalau kita lihat Cik Tariq, sebanyak 900 juta ringgit dijangka dapat dijana sebagai pendapatan cukai perkhidmatan tambahan pada 2024, seperti mana yang Tuan Tariq nyatakan tadi itu, dengan menaikkan kadar cukai perkhidmatan kepada 8% daripada 6%. Yang ini tidak termasuklah perkhidmatan seperti makanan dan minuman serta telekomunikasi. Ianya angka yang bagus untuk hasil negara, tapi persoalannya ramai yang nak tahu. Adakah ini memberi impak yang mungkin positif kepada rakyat atau sebaliknya, bagaimana? Okey, of course kalau kita lihat secara amnya lah, dengan peningkatan ini bukan akan diabsorb oleh peniaga. Peniaga tentu akan mungkin pass dia punya kos ni kepada pengguna. Betul. Jadi tapi saya rasa langkah untuk mengecualikan sektor-sektor telekomunikasi dan juga makanan itu adalah penting bagi tidak menyebabkan impak dia terlampau serius kepada rakyat. Tapi kita perlu juga lihat peningkatan ini pada saya perlu digabungkan juga dengan inisiatif-inisiatif dan bantuan-bantuan yang telah pun diumumkan. Sebagai contoh, dengan peningkatan kos hasil daripada 6% kepada 8% ini, ada juga subsidi-subsidi yang bersasar yang disebut. Jadi kita berharap inisiatif subsidi bersasar ini akan membantu meringankan beban hasil daripada peningkatan kos. Right? Dan ada juga selain daripada peningkatan daripada 6% kepada 8%, belanjawan 2024 juga menyebut tentang peluasan skop SST ni tadi. Baik, yang antaranya ialah logistik. Jadi persoalan yang akan ada di luar sana, kalau kita beli barang, jadi akan ada impak kepada pembeli-pembeli di rumah. Jadi kat situ kita perlu kerajaan pada saya harus pantau impak pada rakyat, dan sekiranya ada perubahan kadar, banyak persoalan akan juga timbul daripada segi isu transisi. Kita tahu tarikh permulaan dia, tapi 2024 akan ada permulaan dia. Tapi daripada isu transisi, bagaimana bila sekiranya perkhidmatan tu diserahkan sebelum ataupun diserahkan antara, bagaimana kadar tu akan dikenakan 8% dengan 6%. Jadi perincian ini perlu ada penjelasan dan kajian yang lebih untuk pemahaman kepada rakyat. Sebab kos-kos ini akan terus sampai kepada rakyat. Betul. Sangat setuju. Itu orang risaukan tu kan. Berkenaan sekiranya kenaikan cukai, maka akan berlakulah pertambahan perbelanjaan. Tapi apa yang kerajaan lakukan, dia menyeimbangkan. Dia naikkan ini tapi dia memberikan kelebihan ataupun membantu dari segi kewangan di bahagian lain. Betul tuan? Betul. So saya rasa perkataan yang digunakan tadi itu tepatlah. Pada peningkatan kat sini, tapi peningkatan itu diimbangkan dengan inisiatif
inisiatif seperti subsidi dan bantuan-bantuan khas lah yang saya. Baik, itu dia. Dan kalau kita lihat sebenarnya kerajaan memang memastikan kemaslahatan masyarakat dan rakyat juga semua sekali dilihat. Dan kalau kita melihat pula kepada satu lagi, tadi pun kita ada bawa dalam berita kita berkenaan dengan e-invoice. Kerajaan bersetuju menguatkuasakan e-invoice secara mandatori kepada pembayar cukai dengan pendapatan atau jualan tahunan yang melebihi 100 juta ringgit mulai 1 Ogos 2024. Jadi apa signifikannya kepada percukaian negara, Tuan? Okey. So actually daripada segi impact dia kepada, kita boleh lihat daripada dua sudut. Daripada sudut kerajaan yang menguatkuasakan cukai dan juga daripada sudut pembayar cukai, peniaga, individu. Jadi pengoperasian pendigitalan cukai hasil daripada e-invoice ini akan memudahkan lagi kos compliance untuk pembayar cukai, dan bagi kerajaan pula apabila e-invoice ni diimplementasikan, jadi pemantauan akan lebih mudah. Jadi tenaga-tenaga boleh ditumpukan kepada analisa perkara-perkara yang lain pula. Perkara-perkara betul. So kita boleh tengok dekat mana perbelanjaan itu perlu ditumpukan. Contohnya kerajaan bantuan dekat mana yang perlu ditumpukan, sebab the data is collected, so the analytics can then be produced so that we can make intelligent punya decision from a government perspective. So daripada segi pembayar cukai pula, harapannya apabila ada pendigitalan hasil daripada e-invoicing ni pula, kita punya kos pematuhan kita dengan harapannya akan berkurang dan lebih mudah. Betul. Jadi contohnya kalau ada semua data invoice ni dapat di capture, diakses. Jadi kita punya relief kita tak payah nak cari, nak mengumpul segalanya dalam file dan sebagainya. Betul. Jadi itu pada saya, kalau kita tengok daripada kerajaan dan juga pada pembayar cukai, memang agak tepatlah. Lagi satu sudut yang kita perlu perhalusi ialah ekonomi bayangan. Yang mungkin agak sukar untuk kita kerajaan dapatkan pendapatan daripada ekonomi bayangan ni, tapi daripada e-invoicing ni juga secara tidak langsung dan secara langsung juga ada penguatkuasaan supaya semua invoice ini akan data-data ni dapat dikutip oleh kerajaan. Tapi kita juga perlu memperhalusi juga daripada segi kos untuk implementasi untuk peniaga-peniaga khususnya yang kecil-kecilan. So dalam belanjaan 2024 ni dia pun ada memberi sedikit pelepasan untuk peniaga-peniaga yang mungkin akan ada kos yang akan dibebani untuk mematuhi e-invoice ni. Jadi saya rasa bagus untuk kerajaan dia sentuh pelepasan untuk peniaga-peniaga ini. Tapi mungkin satu perkara yang perlu juga dilihat ialah apabila e-invoicing ni diimplementasikan, dia cara implementasi itu perlu juga melihat kepada sektor-sektor. Contohnya sektor-sektor yang agak rumit, agak kompleks, bagaimana e-invoice tu akan dilaksanakan, berfungsi. Jadi saya yakin pihak lembaga hasil dan kerajaan ada perancangan mereka sendiri. Betul. Dan langkah yang dilihat wajar untuk dilaksanakan ketika ini berdepani dunia digital juga. Dan kalau kita lihat pula, Tuan, itu berkenaan dengan e-invoice, kita dah tahu itu dah satu langkah yang perlu dan juga wajar dilaksanakan. Ini berkenaan dengan wanita, kita menyentuh wanita walaupun kita duduk di sini, lelaki di sini kan. Tapi kalau kita tengok berkenaan dengan belanjawan 2024 yang mana PMX prihatin bela wanita bila memutuskan untuk melanjutkan pengecualian cukai bagi wanita yang kembali bekerja sehingga 31 Disember 2027. Adakah ini akan menarik penyertaan wanita dalam tenaga buruh? Okey, so pertama sekali insentif yang diperkenalkan ni, saya memang merupakan satu galakan lah untuk wanita terus menyumbang kepada ekonomi. Dan dalam masa yang sama ia juga merupakan selaras dengan penanda aras kerangka ekonomi Madani untuk kaum wanita
penyertaan dia kepada sektor pekerjaan ni tenaga buruh kepada 60%. So itu amat digalakkan. Walaupun so persoalan ni adalah adakah inisiatif ni bagus untuk wanita. So saya jawapan saya ialah yes. Siapa tak nak pengecualian cukai ini kan. Betul. Tapi there is also another aspect ataupun another perspektif yang kita perlu lihat. Baik. Iaitu daripada sudut penyediaan syarikat untuk menerima wanita ke dalam industri pekerjaan. Jadi apa yang saya maksudkan ialah walaupun ada pengecualian cukai, tapi cara pekerjaan tu agak menyukarkan, tidak mengambil endah tentang situasi wanita. Mungkin walaupun dengan pengecualian ia tidak dapat ia mungkin akan menyukarkan keputusan wanita untuk memasuk kepada industri pekerjaan. Jadi saya mungkin saya bagi contohlah macam dekat PwC Malaysia. Kita memang menggalakkan wanita untuk terus menyumbang kepada kita punya industri. Dalam masa yang sama kita juga memperkenalkan inisiatif-inisiatif yang membantu wanita supaya dapat terus menyumbang dan terus berjaya di dalam syarikat. Antara yang PwC Malaysia perkenalkan ialah flexible working arrangement. Baik. Flexible working hours. Walaupun kita dah dikeluarkan daripada pandemik dan endemik, PwC Malaysia masih meneruskan pekerjaan fleksibel, work from home dan juga sebagainya. So saya rasa syarikat perlu digalakkan lagi. Kerajaan pernah menggalakkan juga menerusi Talent Corp, memberi insentif kepada syarikat-syarikat untuk memperkenalkan inisiatif-inisiatif seperti flexible working arrangement ni untuk menggalakkan wanita untuk terus menyumbang kepada sektor perniagaan. Baik, cantik juga itu. Memang kalau ikutkan tawaran yang diberikan itu akan menarik perhatian dan juga menarik kepada wanita untuk kembali dalam sektor pekerjaan. Tapi kita kena perhalusi bagaimana kaedah wanita ini memberikan kemudahan dan juga sebagainya. Jadi mungkin kita nak tanyakan juga kepada Tuan, seperti yang kita sedia maklum, rejim cukai jualan dan perkhidmatan ianya memberi kesan cukai ke atas cukai dan akan menyebabkan harga lebih tinggi, mengakibatkan juga peningkatan kos menjalankan perniagaan. Kita tahu bahawa kenaikan cukai perkhidmatan akan disalurkan kepada pengguna dan peniaga ataupun perniagaan pada akhirnya. Jadi komen Tuan bagaimana? Okey, jadi so memang akan ada impact kepada kos perniagaan, tapi dalam masa yang sama saya suka juga melihat kepada insentif-insentif yang diumumkan oleh kerajaan. Baik. So antara insentif-insentif yang diumumkan oleh kerajaan ialah pematuhan kepada pelbagai ESG inisiatif. Jadi pelepasan cukai akan diberikan. Jadi itu dengan harapan akan ada sedikit penjimatan untuk peniaga. Baik. Yang kedua, dengan peningkatan kos, jadi harapan dia ialah untuk peniaga-peniaga juga akan menjadi lebih inovatif dalam bagaimana dia melabur semula ke dalam perniagaan untuk mencapai market yang lebih besar. Dan di dalam Belanjawan 2024 dan sebelum-sebelumnya ada juga inisiatif-inisiatif untuk menggalakkan pelaburan-pelaburan oleh syarikat-syarikat. So dengan harapan walaupun ada kos ni, from a market perspektif dia akan ambil kira tidak untuk pas semua kos tu kepada rakyat. Baik. Dan kalau kita lihat juga antara lain yang menyentuh tentang beberapa pelepasan cukai yang diperluaskan, contohnya perbelanjaan yuran mengikuti latihan sukan yang ditingkatkan hadnya, iaitu ke atas allowance penjagaan anak. Jadi inisiatif ini dilaksanakan bagaimana ia memberikan impak kepada masyarakat, kepada rakyat, terutamanya untuk kos hidup mereka. Antara pelepasan cukai individu yang disentuh dalam belanjawan kali ini ialah penstrukturan sedikit relief gaya hidup. Dulu 2,500 tu untuk pelbagai perkara, right? Jadi antara yang di struktur ialah dalam 2,500 tu ditambah
pelepasan untuk kos-kos untuk meningkatkan kemahiran diri. Okay. Jadi dan satu kategori baru juga diperkenalkan, iaitu untuk macam yang gym, sukan, untuk bab-bab kesihatan tu dikeluarkan menjadi satu pelepasan khas khusus sendiri dan pelepasan sebanyak RM1,000. Dalam masa yang sama juga ada pelepasan tambahan yang diperluaskan, contohnya macam relief kesihatan diperluaskan juga, termasuk untuk dental dan sebagainya. Jadi semua pelepasan-pelepasan ini yang diperkenalkan dalam Belanjawan 2024 pada saya, dia mengikut keperluan zaman, dan pada saya dia akan membantulah menggalakkan tingkah laku pembayar-pembayar cukai untuk hidup dengan lebih sihat. Betul, kehidupan yang sihat itu dia galakanlah kepada masyarakat sekeliling. Dan kalau kita menyentuh pula tentang duty hiburan, Tuan, pandangan Tuan berkenaan dengan duty hiburan ini bagaimana? Okey. So kerajaan dalam Belanjawan 2024 PMX ada sebut untuk wilayah persekutuan, kadar duty hiburan ni diturunkan 5%. 5%. Betul. Okey. Jadi dia juga menyebut untuk menggalakkan negeri-negeri lain juga untuk mengikut sama, sebab duty hiburan ni dia mengikut kepada negeri masing-masing. Tapi Selangor contohnya, Selangor telah pun memperkenalkan pengurangan ni pada daripada 2022 tak silap saya sehingga Disember. So dan impak kepada pengamal industri saya rasa amat digalakkanlah. Kerana kos untuk mengadakan hiburan, membuat pusat hiburan dan sebagainya akan bukan pusat hiburan, but more in terms like rekreasi, konsert and all that. So kos dia akan jadi lebih kurang lah. Dia dikurangkan, jadi akan merancakkan lagi industri hiburan inilah. So saya rasa dengan kerajaan persekutuan mengambil langkah mengurangkan ini dan juga menggalakkan negeri-negeri lain mengikut sama, saya rasa dia akan memberi signal kepada industri dan pengamal industri dan juga kepada rakyat lah. Baik, dan ini juga akan merancakkan lagi industri pelancongan dalam negara khususnya. Betul. Baik, jadi mungkin secara ringkasnya Tuan, melihat kepada tumpuan cukai untuk Belanjawan 2024 ini, jangka masa panjang dan juga jangka masa pendek bagaimana? Secara ringkas Tuan. Okey, so saya rasa untuk daripada segi jangka masa panjang ni, saya suka melihat struktur insentif yang disebut bagi pelaburan-pelaburan ni adalah lebih fokus. Maknanya pemberian insentif tu dia tidak secara keseluruhan. Baik. Tapi dia more outcome based. Jadi kalau sektor yang digalakkan dengan outcome yang diharapkan, jadi insentif dia akan lebih menarik. Jadi itu pada saya adalah tepat. Dan relief kepada individu juga dipelbagaikan, dirancakkan juga. Saya rasa agak bagus. Dan sistem-sistem percukaian sedia ada ni juga dirancakkanlah dengan e-invoicing dan sebagainya. Baik, jadi ini saja masa kita ada, Cik Tariq. Terima kasih ucapkan kepada Cik Tariq Murad, rakan kongsi Pirosi Malaysia, dengan kupasan yang telah pun diberikan tadi. Terima kasih Tuan. Terima kasih. Baik, maka topik kita berakhir di sini dan BIS Malaysia edisi Rabu 18 Oktober 2023 berakhir di sini. Saya Kamal Hafiz Ruslan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.